Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa man yudlil fala tajida lahu waliyan mursyidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa adnal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Shadaqallahu azim. Qala Nabi Nasir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraja wa man kadhaba alayya muta'abbidan falyatabawwa maq'adahu min nar aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada tengah hari Khamis ini 29 Jamadul Akhir 1445 Hijrah bersamaan 11 Januari 2024 Misi. Marilah sama-sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh yang berbahagia SI Haji Zul dari JIPS IPK Perak. Mudah-mudahan usaha tuan imam kita dan sekalian ahli jemaah memakmurkan rumah Allah SWT ini akan dikurniakan ganjaran yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan mudah-mudahan ianya berterusan sebagaimana kita masih merupakan sebahagian dari warga IPK Perak khususnya mengimarahkan surah Al-Falaq IPK Perak ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah, perkongsian isi kandungan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, yang mana kita sampai kepada al-hadis al-khamis wal 20, hadis yang ke-25, hadis yang ke-25, al-hadis al-khamis wal 20, hadis yang ke-25, yang mana hadis ini seperti mana hadis yang sebelumnya juga diriwayatkan daripada Abi Dzar Al-Ghifari, ya, Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya, an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan, daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu juga, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwasanya nasan, manusia-manusia, yang maknanya sebahagian ataupun satu kumpulan manusia ramailah
Nasan, insan seorang, insanani dua orang, nas ramai orang, 3 dan lebih manusia. Tidak dinyatakan berapa ramai, tapi ramailah, 3 dan selebihnya. 3 dan yang lebih ramai, salas fa akthar, 3 dan lebih. Min ashabi Rasulullah SAW, daripada para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi ada satu kumpulan sahabat-sahabat Nabi ni yang tak dinyatakan siapa mereka. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlu dusuri bil ujur, telah pergi ahlu dusur, ahli-ahli dusur. Dusur ni daripada perkataan dasrun, iaitu ahli-ahli yang punya harta. Bila dasrun harta, dusur harta-harta, ahli harta-harta, mereka yang memiliki harta-harta. Bila mereka memiliki harta ni, orang kaya lah, orang yang kaya-raya, orang yang berharta, golongan yang berharta, golongan kaya. Ya Rasulullah, telah pergi golongan kaya-raya ini bil ujur, dengan pahala-pahala. Maknanya mereka ni pergi bersama-sama pahala. Ajrun pahala, ujur pahala-pahala. Pahala-pahala, mana mereka bawa pergi bersama mereka pahala-pahala yang banyak. Apakah sebenarnya maksud mereka pergi bersama orang kaya ni, pergi bersama pahala mereka? Diterangkan, yusalluna kama nusalli, mereka semayang macam kami semayang. Mereka solat macam kami solat, sama je, tak ada beza pun. Kalau Zuhur 4 rakaat, Asar, Isyak, kalau Maghrib 3 rakaat, kalau Subuh 2 rakaat, tak ada beza. Syukur. Kalau solat jemaah pun sama, ada imam, ada makmum. Tak kira sama ada kumpulan pertama atau kumpulan kedua, sama ada berjemaah secara tamam, sempurna, ataupun secara musafir. Sahabat-sahabat kita yang sedang mengerjakan solat berjemaah ni, kemungkinan mereka ni musafir. Jadi Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat, jamak, takdim, qasar. Itulah keadaannya. Kerana mereka ni musafir, dalam perjalanan tumpang sembahyang seorang itu sebelum meneruskan perjalanan. Gitulah. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Tak ada beza, sama je. Puasa Ramadan 30 hari pun sama, puasa sunat pun sama, tak ada lebihnya. Tak ada pun puasa mereka 24 jam, puasa kita 12 jam, tak ada, sama je. Dari masuk waktu subuh sampai berakhir waktu asar, artinya ini dari terbit fajar Shadiq sampai terbenam matahari. Itulah puasa ni yang dilakukan, tak ada beza. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Inilah yang membezakan antara ahlud dusur wal akharun. Inilah yang membezakan antara golongan berharta dengan yang lain-lain. Yang ketiga ni lah, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan lebihan harta mereka.
yang lain hidupnya cukup makan je, tak mampu nak sedekah. Tapi golongan kaya raya ni mereka bila-bila masa je petik je sampai, minta je sampai. Inilah yang membezakan. Sebab itulah dikatakan rahaba ahlud dusuri bil ujur. Mereka pergi orang kaya pergi membawa pahala yang banyak bersama mereka. Apakah sebenar maksud yang tersirat di sebalik kata-kata para sahabat ni? Mereka berkata kepada Nabi SAW, seolah-olahnya tak adil lah kalau orang kaya je yang dapat pahala lebih, sedangkan orang yang tak kaya tak ada peluang dapat pahala lebih. Orang kaya boleh lah kumpul pahala sedekah, wakaf, zakat, wakaf, sedekah, bolehlah mereka pulun pahala sebab mereka banyak harta lebih. Kami ini tak ada harta, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tu orang tak ada gaji bulan-bulan tu. Kalau orang ada gaji bulan, sebulan sekali dia dapat duit banyak, sekumpul. Dah tolak kiri, tolak kanan pun sama juga macam orang kais pagi makan pagi juga. Jadi tak mana nak dapat pahala lebih ni. Begitulah agaknya yang maksud yang tersirat. Maka Nabi SAW sebagai seorang Nabi Rasul yang ada sifat fatanah. Kemana sifat fatanah? Bijaksana. Bijaksana Nabi boleh baca dah. Maksud kata-kata sahabat tu Nabi dah baca. Nabi dah faham maksudnya, tak diterangkan pun Nabi faham. Maka dijawab oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, Alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan bagi kamu jalan untuk bersedekah? Sama je ada jalan nak kumpul pahala sedekah. Bukankah Allah Ta'ala tunjukkan jalannya? Apa jalan nak sedekah tu? Nak dapat pahala bersedekah. Orang kaya boleh bersedekah dengan lebihan harta mereka. Orang yang tak kaya nak dapat pahala sedekah macam mana? Nak bagi sama dengan orang kaya. Kalau orang kaya boleh kumpul, boleh pulun 1000 pahala, orang tak kaya pun boleh pulun kumpul 1000 pahala. Tapi macam mana cara dia? Jadi Nabi memulakan satu pertanyaan. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Dan Allah Ta'ala telah jadikan bagi kamu jalan untuk bersedekah. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Sungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah. Tiap-tiap tasbih, tahmid, takbir dan tahlil adalah sedekah. Itu maknanya salah satu amalan yang boleh memperkayakan pahala ialah zikir. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu semua boleh menambah dan memperkayakan pahala. Itulah cara-cara untuk memperkayakan pahala ialah zikir. Sama ada zikir itu berjemaah ke, zikir itu bersendirian ke, zikir itu secara jahar ke, zikir itu secara sir ke. Yang dizikir maka pahala itu berganda. Alhamdulillah, masih diucapkan kepada kumpulan otai-otai PDRM yang tumpah solat jamak pasar di surau kita hari ini.
Alhamdulillah, semoga perjalanan tuan-tuan dalam pemeliharaan Allah dan selamat tiba di destinasi, insya-Allah. Sekiranya ada kesempatan, mailah lagi ke surau Al-Falah, insya-Allah. Nak buat program pun boleh. Bincanglah dengan Datuk Timbalan KP sebagai pengurusi surau Al-Falah. Program bersama surau Al-Falah dan otai-otai PDRM Perak. Saya rasa semua otai-otai ni orang lama ni. Ada yang dah kenal pun kan. Baik, Alhamdulillah. Dia yang dah kenal. Ada kawan-kawan yang masih berkhidmat. Jadi insya-Allah kita boleh buat program otai-otai PDRM. Saya tak tahu nama kumpulan ni, tapi kita panggil lah kumpulan otai-otai PDRM Fendi orang lama-lama ni. Program bersama surau Al-Falah, buat qiyamul lail ke kan, boleh mereka boleh sebenarnya, kerana mereka pesara. Inilah cara-cara kita menyantuni pesara-pesara PDRM. Itu pun amalan yang boleh memperkaya pahala, termasuk dalam apa yang Nabi kata selepas itu, wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Mengajak ke arah kebaikan itu sedekah. Ni dia. Apa yang mereka buat sebentar tadi itu adalah sedekah untuk mereka, amalan yang memperbanyakkan pahala. Mengajak awak buat kebaikan, untuk menganjurkan program kebaikan program-program yang meningkatkan integriti warga PDRM, program-program kebaikan, mengeratkan tali silaturahim antara pasukan dengan para pesara. Kerana mereka ni dahulunya pernah berkhidmat untuk pasukan. Cuma bila sampai usia persaraan, mereka wajib bersara, mereka bersara lah. Jadilah mereka pesara-pesara PDRM. Jadi kita buat program yang mereka menyantuni mereka. Itu adalah amrun bil ma'ruf, sedekah, benda yang boleh memperkayakan pahala. Wan nahyu an munkarin sedekah, dan mencegah kemungkaran itu juga sedekah. Program-program pencegahan jenayah. Sebenarnya tugas kita dalam pasukan sebenarnya kalau diamati betul-betul boleh memperkayakan pahala ibadah itu. Bila kita menjaga keselamatan negara, mengajak masyarakat ke arah kebaikan, mencegah melakukan program-program pencegahan jenayah, sebenarnya ia adalah sebahagian daripada amalan yang boleh memperbanyakkan pahala yang dikatakan sebagai sedekah tadi. Wafi yudai ahadikum sedekah, malah mendatangi isteri kamu adalah sedekah. Ini bagi suami-suami lah. Jangan pula yang belum bersuami pun pakai benda ni. Tak ada isteri nak datang ni mana? Nak bersama isteri. Jadi isteri tak ada. Bagi isteri, bagi tuan-tuan suami, mendatangi isteri itu adalah sedekah. Menggauli isteri itu adalah sedekah. Tapi syarat dia, kalau balik rumah kena satu berkongsi katil lah. Kalau dah suami katil lain, isteri katil lain, bilik dan lain tidur, macam mana nak datang? Tak? Macam mana si suami nak mendatangi isteri kalau dah suami pun bilik lain, tu bilik abah kamu, ni bilik mak. Macam mana nak si suami mendatangi isteri? Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Adakah sekiranya salah seorang daripada kami, ya Rasulullah, adakah sekiranya salah seorang daripada kami mendatangi isteri ni
dia akan mendapat pahala. Kalau kami suami-suami ni menggauli isteri kami, dapat pahala ke? Apa maknanya ni? Maknanya ketika itu para sahabat tidak menyangka bahawa menggauli isteri itu akan memberi pahala. Menggauli isteri itu satu ibadah yang memberi pahala. Dia orang tak terfikir. Dia orang terfikir seronok, iki kimochi, tak ada pahala. Boleh faham tu? Akak-akak faham Faham iki kimochi. Tu kata orang Jepun ni, iki kimochi. Seronok sedap. Tu kan terjemahan mudahnya lah, pilih iki kimochi. Tu orang Jepun ni ayat. Dia dah seronok laki bini, iki kimochi. Kak kalau faham alhamdulillah, tak faham saya tak tahu nak cakap apa dah. Nak terangkan lagi, nak terang tak sesuai, dia cerita lain lagi. Jadi timbul pula cerita lain. Saya tak nak elaborate lebih lanjut lah. Faham sendiri kan, iki kimochi. Jadi para sahabat tidak menyangka perbuatan suami menggauli isteri itu boleh memberi pahala. Boleh bertanya, ya ke? Sungguh ke? Kalau kami bersama isteri kami itu dapat pahala. Qala, maka Nabi SAW pun menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Tidakkah kamu fikir sekiranya dia melunaskan syahwatnya untuk perkara yang haram, bukankah dia akan mendapat dosa? Cuba fikir, kalau lelaki, si suami mendatangi selain isteri, dapat dosa ke dapat pahala? Kalau seorang itu berzina, dapat dosa ke dapat pahala? Berzina tu kan haram. Macam ayat Quran ayat Quran sebut wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tukar je lah, apa boleh ubah tu? Wa ahallallahu al-jima'a bainal mar wa zawjih wa harrama zina. Tukar je lah, apa boleh ubah? Allah Ta'ala menghalalkan jima' suami isteri dan mengharamkan zina. Maknanya kalau suami isteri bersama, ada pahala, halal, perbuatan halal, adalah pahala. Kalau lelaki perempuan yang ajnabi, yang tak ada ikatan perkahwinan, melakukan benda yang sama, jima', dia tak panggil jima', dia panggil zina. Perbuatan tu perbuatan haram. Maka kalau dibuat juga dapat dosa. Tu yang Nabi tanya. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitulah keadaannya apabila andai perkara tersebut dilakukan untuk perkara halal, maka dia akan mendapat pahala. Jadi akak-akak kalau suami iki kemuci itu, kurangkan alasannya untuk menolak, lebihkan alasan untuk menerima. Kalau terpaksa tolak juga, berikan alasan yang logik, alasan yang masuk akal. Jangan alasan tak masuk akal, kan? Kurangkan alasan untuk menolak, lebihkan alasan untuk menerima. Kerana perkara itu perkara yang memberi pahala. Suami dapat pahala, akak pun dapat pahala. Kalau menolak, itulah yang jadi masalah. Seperti Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis lain, bila seorang isteri menolak ajakan suami bersama, maka malaikat tanpa sebab yang masuk akal, malaikat akan melaknat si isteri sampailah ke pagi besok ni.
Malaikat akan menyumpah-nyumpah, celaka kau, celaka kau, celaka kau sampai pagi besok macam. Kan? Ya, malaikat menyumpah-nyumpah kita. Apa yang heran Ustaz, malaikat orang. Wah, ada pula yang cakap macam tu. Jangan buat main ni. Malaikat ini makhluk yang patuh kepada Allah SWT. Malaikat ni tak pernah berhaka pada Allah. Kalau malaikat menyumpah-nyumpah kita, berat. Berat kita. Kalau malaikat memuji-muji kita tu sangat cantik kita. Jadi itu dia kata. Okay. Malaikat akan menyumpah-nyumpah isteri yang menolak ajakan suami bersama sampai pagi besok. Oi, berapa banyak tu? Tak tanggung nanti. Jadi Nabi kata, kalaulah perkara tersebut dibuat untuk benda halal, maka dapat pahala. Kan? Wallahu alam. Begitulah hadis, isi kandungan hadis Nabi ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Imam Muslim rahimahullah ta'ala. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, kita akan sambung dengan hadis yang berikutnya, itu al-hadis al-thalis wal-ashrun, hadis yang ke-26 insyaAllah pada bulan kita akan datang. Ya, dan insyaAllah sehari 2 hari kita akan melangkah ke bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pintu terbang pertama sebelum tibanya bulan Ramadan al-Mubarak insyaAllah. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita satu doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami, temukan kami dengan bulan Ramadan insyaAllah. Pada mudik kita akan bertemu dengan bulan Rajab, seterusnya Sya'ban, dan bertemu dengan bulan Ramadan insyaAllah. Jadi berdoa supaya daripada itu semua. Wallahu subhanahu alam wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.